daripada Amirul Hakimi. Salah ustaz nak tanya, ada tak rawatan jarak jauh macam tabik? Ada, dia tiup dia buat. Bila dia buat rawatan tu jarak jauh, adalah dia tu ada. Dia tu ada buat. Tapi rawatan tu betul ke tak? Allah Ta'ala a'lam. Adalah hak dia buat tu. Tapi betul ke tak? Itu kita kena pastikan. Tuan-tuan, yang nama jarak jauh ni bukan rawatan. Allahumma salli ala Muhammad. Pada saya, yang nama jarak jauh ni doa. Doa. Yalah, kita doa lah, kita baca. Ya Allah Tuhanku, berilah kesembuhan kepada seorang sekalian. Sama ada dengan cara solat hajat, sama ada dengan cara istighasah, dan seumpamanya bacaan zikir-zikir, ruqyah dan seumpamanya, itu. Adakah boleh diklasifikasikan sebagai rawatan? Pada saya dia doa. Sebab itu bila kita berubat menggunakan kaedah perubatan Islam, kita sebut doa dan ruqyah. Hak doa ni daripada jauh, dia tak mari pun kita baca. Dia depan pun kita baca. Dan hak ruqyah ni, dia tak berlaku daripada jauh pada asasnya. Kerana ruqyah ni ruqa, tiup. Melibatkan kita tiup pada orang di hadapan kita. Tetapi, dengan kemodenan teknologi pada hari ini, ruqyah yang pada asasnya adalah melibatkan yang pada dasarnya ruqyah itu bacaan-bacaan tertentu untuk penyembuhan penyakit yang boleh didengar oleh orang depan mata. Tetapi kemajuan teknologi menyebabkan sesuatu pendengaran ini boleh dicapai dengan komunikasi, dengan telefon, dengan TV dan sebagainya. Tiba-tiba anak menangis tengah malam. Kita pun tak tahu nak panggil siapa dah lah. Telefon lah ustaz, ustaz anak menangis macam mana? Ustaz pun kata letaklah buka telefon, derah saya tolong baca ruqyah. Boleh tak? Boleh. Cuma itu perkara yang tidak mencari adat. Masih lagi duduk dalam kepompong ataupun kelompok doa dan ruqyah. Tetapi bila dia, contoh saya waktu saya berada di Mesir, seorang hamba Allah dia mari nak berubat anak dia. Waktu tu anak dia sakit beberapa kali. Sakitlah waktu belajar. Kemudian saya 2-3 kali pergi ikhtiar. Tolonglah, kita tengah belajar. Baru lagi pun pada waktu tu. Sekali tu bila saya ni, mak ayah dia pun ada juga. Dan saya tengok, bukan mak dia, ayah dia dengan abang dia. Dia kata, ni ada kaitan dengan mak dia. Maka dia ambil kain lepas lah. Ambil kain, dia bawa kain tu, dia pun ketuk dengan baca jampi mentera. Dia sebutlah daripada langit, daripada kapur, sekian-sekian. Itu satu keadaan. Nak cerita dia berubat jarak jauh. Satu ketika di Mesir juga, waktu saya di Mesir juga, anak dia tengah sakit, saya pun marilah baca ruqyah apa semua, menjerit. Tiba-tiba ayah dia call. Ayah dia kata, tak payah ustaz, saya buat daripada jauh. Lepas tu anak dia tiba-tiba duk sakit gitu, gini, apa semua. Tapi tak sedar-sedar siapa sudah. Sampailah lah, maknanya kita juga. Saya baca ruqyah dan sebagainya, baru sedarkan diri. Tapi nak cerita tuan-tuan, interaksi yang berlaku jarak jauh tu sebenarnya siapa? Yang menyebabkan anak tu bertindak walah begitu, begini dan sebagainya. Tanpa ada sebarang platform. Seperti telefon yang mendengarkan. Macam kalau saya baca doa, anak menangis kat rumah, itu ada melalui telefon. Ini boleh nampak, boleh cakap seorang diri. Melalui apa? Lazimnya ada perdampingan jin. Apatah lagi rawatan jarak jauh yang dia buat, buat sesuatu kemudian dia seolah-olah tahu berada apa yang berlaku di luar sana tu, apa yang berlaku pada pesakit sana tu. Itu jin belaka tuan-tuan. Sama juga, datang seorang pesakit, jumpa seorang perawat kata aku tahu dah. Belum tahu, turun tak dia aku tahu dah. Mu naik gapo, mu mari guana apa semua,
Kenapa? Kerana jin menceritakan. Maknanya kebanyakan, saya tak kata semua, kebanyakan mereka yang membuat rawatan dengan jarak jauh, dengan kaedah-kaedah yang pelik tadi, dan dakwa dia dapat berubat daripada jarak jauh, kebanyakannya ada kaitan perdampingan dengan jin, sama ada dia sedar maupun dia tak sedar. Tuan-tuan, kalaulah dunia ni betul hebat belaka rawatan jarak jauh, kita sakit pakai duduk rumah je belaka. Khidmat rawatan penuh dalam internet. Legal lah benda tu. Pusat rawatan As-Safiyah contoh je lah. Kalau ada, saya tak ada kaitan ke mana-mana. Pusat rawatan As-Safiyah. Okey, pakej rawatan jarak jauh. Sekian. Semua habis pakai buat jarak jauh. Jadi orang sakit ni pakai duduk rumah belaka. Oh, tukar internet, tukar perawat je. Tak jadi ni. Oh, ni pula tukar. Kebanyakan ia adalah tipu daya. Atas nama rawatan, maka dia duduk berdepan. Itulah yang paling telus, yang paling murni dalam kita berubat. Tetapi kalau melalui perantaraan, ia boleh berlaku. Dengan telefon. Saat anak saya tengah menangis ni, anak saya tengah histeria, kita pun telefon baca ruqyah. Boleh. Sebab dengar asasnya adalah mendengar ruqyah. Jadi oleh kerana telefon tadi boleh memberi pendengaran, sebagaimana zahir ni kita pun boleh dengar, maka dia boleh berlaku. Ataupun seperti rawatan jarak jauh, ikhtiar syifa, tuan-tuan. Kami buat rawatan jarak jauh. Saya buat rawatan jarak jauh, tuan-tuan. Macam mana? Tuan-tuan beli barang yang kita dah ruqyah ni, kita post. Baik tuan-tuan duduk di Singapura, baik tuan-tuan duduk di Indonesia, tuan-tuan duduk di Johor mana, Sabah, Sarawak, kita post. Cah rawatan, cah jarak, ikut lokasi. Ikut lokasi. Dalam Semenanjung, 7 ke 9 ringgit. Luar Semenanjung, 13 ringgit. Bukan puluh-puluh, ratus-ratus, ribu-ribu, tidak. Tapi menggunakan khidmat Korea yang menghantar bahan yang kita buat tadi, yang telah diruqyahkan pada berdepan tadi, supaya sampai ke tangan tuan-tuan. Ini rawatan jarak jauh. Macam ni tak ada masalah. Tapi hok minta gambar, minta nombor telefon apa semua di rumah, dia kata hati saya berubat. Dia pun minta deposit 1,000. Kita pun bayarlah. Pupa tak jadi apa juga. Kita pun tak tahu betul ke dia berubat. Baik. Jadi begitulah. Mudah-mudahan tuan-tuan jelas dengan apa yang saya sebutkan. Jadi elokkan daripada rawatan jarak jauh, melainkan hanya dengan keadaan dengar ruqyah dan seumpamanya. Okey, daripada Amirul Hakimi. Salam Ustaz, boleh jadi isim tak jika seorang lebihkan amalan rohani melebihi jasmani? Contoh baca Quran, zikir beratus ribu, siapa tak cukup tidur, tak cecah target apa yang dia nak, mohon penjelasan. Adakah dia boleh masuk dalam badan? Boleh jadi isim tak jika seorang lebihkan amalan? Wallahu'alam. Kita tak tahu. Jadi isim ni, siapa tahap berapa ribu? Siapa kena beramal macam mana? Dan kita pun tak mahu. Kenapa nak jadi isim? Yang kedua, kenapa siapa zikir beratus ribu, siapa tak cukup tidur sebab nak cecah target? Target tu untuk apa? Ayat mana Allah sebut bahawa Quran ni baca zikir sekian-sekian? Ya Latif ke, selawat dan seumpamanya keluar Allah ke, kena baca 7 laksa. 70,000. Ini biasanya berlaku dalam amalan orang seni bela diri. Saya pun terlibat juga. Saya pernah belajar silat Minangkabau. Saya pernah belajar silat gayung pusaka. Pernah belajar beberapa seni bela diri. Cuma bila saya masuk belajar, mandi minyak, saya tak mandi. Banyaklah. Bila pergi tempat-tempat yang tertentu, ataupun aktiviti tertentu, saya tak ambil. Bila saya tahu benda ni, tak kena. Jadi, tujuan nak baca 70,000, 700,000 tadi, apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Tak ada satu ayat dalam Al-Quran sebut, kamu kena baca setiap malam sampai 7,000. Selagi tak baca, tak boleh tidur. Kalau terlepas baca, jadi hangus, kena baca ulang balik. Jadi kerana kadang-kadang amalan itu ditetapkan kerana ada kaitan dengan tujuan tertentu, yang mana tujuan itu disempurnakan atau dilakukan oleh jin yang mendamping. Contohnya kita baca, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, tak tidur malam sampai habis nafas.
Lama-lama marilah atas belakang, kamu ni aku nak bagi kelebihan kepadamu sekian-sekian. Mula-mula baca ya latif tu betul. Tapi kerana niat tu tak betul, maka datang sesuatu yang menyempurnakan niat itu tadi. Maka dapatlah kita suatu kelebihan. Daripada kelebihan ni, maka bertambahlah amalan baru yang pernah kita tak kenal. Akhirnya berlakulah ayat Quran yang diterbalikkan. Dia suruh pakai tali kasut ikat dengan ayat Quran dan seumpamanya. Maka bermulalah dengan amalan-amalan yang khurafat. Lalu orang yang baik tadi, akhirnya jadi sesat dan lagi sesat dan lagi sesat. Dan ini banyak berlaku, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi, elokkan daripada begini. Kita hidup ni, zikir pada Allah, tak kisah dalam keadaan bangun ataupun berdiri sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Dan disebut supaya zikir sebanyak-banyaknya. Tak ada pun ketetapan kena buat 30,000, 70,000, 80,000 tak. Untuk jadi naik martabat jadi seorang alim, seorang faqih dan seumpamanya. Tak ada. Tak ada Allah letak KPI tertentu nak suruh orang ni jadi mukmin. KPI tertentu kalau selawat banyak ni jadi muttaqin. Tak ada. Sebab Allah tengok pada hati. Sebab itu hati tu zikir dengan jumlah tertentu tujuan untuk apa? Kalau kerana tujuan nak dapat kelebihan tertentu, ini mengarut. Jadi, yang beginilah banyak tertipu daya. Kemudian datanglah jin tak dia menggoda, mengganggu dan seumpamanya. Dalam dia tak sedar, dia ingat ini kelebihan, ini makrifat, ini kelebihan tertentu, karomah dan sebagainya. Padahal itu semua suatu benda yang akan merosakkan diri dia. Bila dia berzikir terlampau banyak, maka dia kata dia nampaklah pedang malaikat yang duduk sekeliling, nampak orang penuh pengawal-pengawal. Banyak tuan-tuan. Kalau saya nak cerita pengalaman mereka bercerita beramal dengan benda belik-belik ni. Beramal, siapa nampak semua pengawal-pengawal. Seperti zaman Maharaja duduk keliling. Maka dia rasa dia ni hebat dah. Orang tak boleh sentuh dia. Dia ni kebal. Ada orang akan tolong dia. Dia rasa ada khadam yang tolong dia. Padahal siapa? Padahal jin, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini banyak berlaku. Kerana pertolongan Allah yang benar tu kita tak nampak dalam jumlah dia. Kita beramal, jadi orang alim. Allah janji akan lindungi kita. Allah lindung tapi dalam keadaan kita tak nampak kelebihan-kelebihan yang pelik tu. Cuma berlaku secara tidak langsung. Banyak pertolongan yang datang secara tidak langsung. Allah selamatkan daripada tu. Allah selamatkan orang lain terjadi musibah. Kita tak kena dan seumpamanya. Tapi kita tak nampak. Kita tak boleh handle. Kita tak boleh urus. Kita tak boleh berkomunikasi. Kalau pengawal-pengawal tu boleh berkomunikasi, kalau kelebihan itu boleh diuruskan, atau disusun, atau ditadbir, diarah dan sebagainya, tengok pedang boleh terakak, tengok ni, itu mengarut kebanyakannya. Jadi jauh je lah. Jadi jauh dan elokkanlah daripada hal-hal yang demikian. Baik. Wallahu a'lam lah. Okey, wallahu a'lam. Syarah panjang-panjang pun tak kena ataupun salah faham, bahaya juga. Daripada Syarifah Nur Faiza, okey dah. Apa ni suara kok? Tak ada bunyi muzik ya. Nanti akan datang kalau ada rezeki bolehlah. Kita buat motivasi pula lah. Ada muzik tu. Saya dulu selalu tuan-tuan selalu jugalah bicara-bicara hati ni, tapi dengan kesibukan yang ada sekarang ni tak ada kesempatan. Tapi kalau ada ruang mungkin boleh ulang kaji balik pelajaran dan pengajaran dan pedoman yang terdahulu yang pernah disampaikan kepada orang-orang. Dulu saya lama dengan Ustaz Fahru Mak Joy. Dekat 3 tahun lebih dah. Duduk sekali lah jadi trainer under dia. Dan banyak lagi guru-guru yang tak dikenali yang kita belajar tentang hal-hal motivasi kehidupan. Dah lama dululah dengan ceramah anak-anak remaja ni, sejak daripada sekolah lagi duduk ceramah. Pergi merata sekolah. Masa tingkatan 4 tu sekolah tu jepuk, sekolah ni jepuk. Tapi dunia tu dah orang kata jadi kenangan lah. Jadi pengalaman kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan pada kehidupan hari ini, kita lah pada diri saya sendiri dan tuan-tuan semua yang kita ada anak-anak dan sebagainya, kena jaga dengan sebaik-baiknya. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita ada anak-anak ini, jauhkan
hari ni kita tengok dah keburukan yang berlaku dalam sosial media. Dan sebahagian keburukan itu datang setelah daripada mana wujudnya sosial media. Wujudnya sosial media. Tetapi dalam tempoh yang pendek. Sebab Facebook, IG, WhatsApp. Tapi WhatsApp ni alat komunikasi, tidak panggil sebagai saluran hiburan sangat. Tetapi ini adalah impak daripada beberapa tahun. Sejak daripada wujudnya Facebook dan seumpamanya. Cuma sekarang ni tuan-tuan, ada teknologi baru yang lebih teruk boleh merosakkan masyarakat. Sepertinya TikTok. TikTok ni kalau tuan-tuan biar anak-anak duduk dalam tu, suami atau isteri duduk dalam tu, maka boleh jadi rosak. Sebab tujuan dia adalah untuk hiburan. Tujuannya adalah untuk hiburan. Dan kalau tengok pada anak-anak remaja hari ini, dia duduk dalam TikTok tu tuan-tuan daripada pagi, daripada balik sekolah, atau daripada lepas makan malam, sampai pukul 2, pukul 3 pagi dia tak tidur. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Maka bagaimana kesan kalau benda tu berlaku 10 tahun, 15 tahun dalam hidup dia. Kemudian dia berumah tangga. Apa yang akan berlaku dalam rumah tangga dia? Apa yang akan berlaku? Sebab itulah zaman yang kemudian ini tuan-tuan, zaman yang parah. Zaman yang parah. Sebab tu kita berhati-hati, jaga anak-anak, jangan main telefon. Bahagi masa kalau untuk telefon, game, TV dan seumpamanya, supaya tidak lahir ataupun tidak terkesan dengan evolusi teknologi yang ada pada hari inilah, yang boleh merosakkan. Jadi begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit nasihat yang tak berkaitan dengan alam jin. Kerana kalau duk main alam jin saja manusia rosak tak jadi juga. Kena sebut juga tentang alam manusia. Apa yang saya sebut nasihat tadi, apa yang saya sebut sebagai teguran tadi adalah untuk diri saya sendiri yang bercakap dan juga untuk perkongsian kita semua. Jadi saya semalam ni setakat itulah, pendek-pendek. Tuan-tuan, kita ambil satu bab. Kita ambil satu bab, bukan satu bab lah. Berkenaan dengan pesan Nabi SAW berkenaan dengan jin itu bila dia bertebaran. Jin itu bila dia bertebaran. Jin itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang panjang. Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tanshiru hina idzin. Fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhaluhum wa aghliqul abwab wa dhkuru ismallah fa inna syayatin la yaftahu baban mughallaqan aw wa awwaku kirabakum wa dhkuru ismallah wa khammiru aniyatikum wa dhkuru ismallah walau an tu'ridu 'alaiha syai'an wa atfihu masabihukum. Apa maknanya? Kata Nabi SAW, bila malam mulai menjelang masuk. Bila malam mulai menjelang masuk waktu maghrib, maka tahan anak-anak kamu daripada keluar rumah. Kerana pada waktu itu syaitan bertebaran. Sejam selepas itu kata Nabi, lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu rumahmu serta sebutlah nama Allah. Kerana syaitan tak dapat membuka pintu yang tertutup. Kemudian tutuplah tingkat-tingkat dan sebutlah nama Allah. Tutuplah wadah kalian dan sebutlah nama Allah meskipun hanya dengan melintangkan kayu di atasnya dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Maknanya Nabi ada pesan satu perkara kepada kita yang memberi kepada kita 5 pengajaran yang utama. Yang pertama, jaga anak-anak. Terutamanya pada waktu petang, jangan biar dia berkeliaran atau keluar daripada rumah. Tapi masalah kita pada hari ini tuan-tuan, petang-petang lah pakak keluar. So, kalau nak tahan anak-anak, mak ayah sekali pakak keluar.
Pukul 6.30 keluar nak pergi pasar malam. Maghrib lagi, duduk kat luar lagi. Boleh tuan-tuan nak keluar. Pergilah lepas maghrib ke. Kalau dah lorak sangat tak dan lepas isyak. Tapi elokkan kita keluar dengan anak-anak pada waktu maghrib. Melainkan emergency, travel dan sebagainya. Itu lain cerita lah. Kita cerita ni jadi perbuatan harian ataupun perkara biasa. Kemudian tutup pintu. Ingat, dekat maghrib tutup semua pintu rumah. Kemudian tutup tingkap. Kemudian bila masuk waktu malam, maka pastikan sebelum kita tidur tadi, kita tutup bekas-bekas makanan. Hatta kata Nabi, kalau tak ada penutup sekalipun, mu ambil bekas walaupun satu ranting kayu, letak untuk tutup. Bekas air kamu, bekas apa? Bekas makan kamu. Maknanya sebelum kita tidur, rumah makanan yang duduk atas meja kat dapur, kalau ada terbukak dalam makuk dan sebagainya, tutuplah walaupun tidak tutup dengan saji, walaupun tidak tutup dengan rapat, ada pisau ke, ada pelapik apa ke, janji kita tutup sikit, mengelakkan daripada syaitan-syaitan menempati ataupun duduk dalam bekas makanan tersebut. Tutup tingkap pintu, mengelakkan daripada syaitan masuk dalam rumah kita. Jadi ini pesan Nabi SAW. Maknanya jin itu pada waktu malam ataupun pada waktu petang, dia mula bertebaran ataupun aktif. Sebab itulah disebut oleh ulama bahawa jin itu lebih hebat dan lebih kuat pada waktu senja dan pada waktu malam. Maknanya kekuatan dia pada waktu gelap lebih kuat berbanding pada waktu siang. Sebab itulah pada waktu malam dia suka mengganggu. Orang yang tidur pada waktu malam, kena hampak, nampak sesuatu, dengar bisikan dan sebagainya. Lazimnya berlaku pada waktu mana? Berlaku pada waktu malam. Anak menangis, mata terbeliak, menangis-menangis gangguan. Lazimnya berlaku pada mana? Berlaku pada waktu malam. Jangan berlaku siang, tuan-tuan. Kalau berlaku siang, kena hempak. Bukan kena hempak dengan jin. Kena hempak dengan kawan sendiri. Jadi, kerana itulah bila kita menggunakan bahan-bahan ruqyah, termasuk tuan-tuan mandi dengan sabun bidara, ikhtiar syifa, termasuk tuan-tuan guna minyak bidara dan sebagainya, maka guna pada waktu malam nak tidur. Kalau mandi, kita suruh mandi petang. Antara asar dan juga maghrib. Kerana waktu itu adalah waktu jin paling aktif ataupun bertebaran. Tapi kalau tak ada kerja, tak boleh ustaz apa semua, tak apalah, buatlah. Tak ada. Dia tidak jadi patang larang. Tapi kaedah yang terbaik. Untuk melindungi daripada jin-jin menyerang tubuh kita. Begitulah tuan-tuan. Ambil jugalah satu poin secara ilmiah supaya kita faham kenapa kita menggunakan bahan ruqyah. Sama ada air bidara, air lemau dan seumpamanya, sabun dan sebagainya. Pada waktu antara asar dan juga maghrib, mana kita pergi ke pusat rawatan. Kerana waktu inilah jin paling aktif. Pada waktu ni dia reaktif. Dia pakat galak ramai-ramai. Jadi kita kena jaga tubuh kita. Waktu dia kuat ni, kalau dia tak boleh masuk, maka waktu lemah, lagilah insya-Allah dia tak boleh masuk juga. Gitu ya. Jadi begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah pada malam ini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua tuan-tuan yang menonton. Terima kasih pada tuan-tuan yang komen, share dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau tidak ada aral melintang, kita jumpa pada Rabu hadapan 9.30 malam insya-Allah. Terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.